Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat bersama pada malam ini. InsyaAllah pada malam ini saya akan sambung perbincangan tentang kelebihan hari Jumaat, Isnin dan Khamis. Kelebihan hari Jumaat, Isnin dan Khamis. Sambungan pada malam ini poin yang keempat, muka surat 229. Muka surat 229, poin yang keempat. Orang yang bergegas tu maksudnya datang awal. Mana orang yang datang awal ke masjid, takut bergegas tu takut silap pula. Maknanya tergesa-gesa, takut difaham gitulah. Jadi ana ubah sedikitlah dasar pada teks Arab. Mana orang yang datang awal ke masjid untuk mengerjakan salat Jumaat akan memperolehi keutamaan yang besar. Mana pergi tu kira-kiranya dapat sah pertama lah, ataupun sah yang paling dekat dengan imam itu. Dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim disebutkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Man ightasala yaumal jum'ah ghuslal janabah thumma raha faka'annama qarraba badanah wa man raha fi as-sa'ati ats-thaniyah faka'annama qarraba baqarah wa man raha fi as-sa'ah ats-thalithah faka'annama qarraba kabshan aqran wa man raha fi as-sa'ati ar-rabi'ah faka'annama qarraba dajajah wa man raha fi as-sa'ati al-khamisah faka'annama qarraba baydah fa idza kharaja al-imam hadaratil malaikatu yastami'una adh-dhikr." Sesiapa yang mandi pada hari Jumaat seperti halnya mandi junub. Mana mandi itu ni kalau dalam syarahnya disebut mandi pada hari Jumaat tu maksudnya mandi hari Jumaat lah, niat mandi hari Jumaat. Itu maksudnya. Jadi seperti halnya mandi junub, maknanya mandi tu mandi jaga sungguhlah biar rata niat tu mandi hari Jumaat. Tu maksud dia nya. Dah kalau tidak junub tak boleh nak niat mandi junub tu. Moga tidak junub sebab dia kata seperti halnya. Ada sudut itulah. Sebab tu kalau Arab tu karusli, dia buat ka tu. Bukan karuslal janabah, dia buat kaf itu. Jadi maksud dianya siapa dia mandi pada hari Jumaat, maknanya khususlah supaya mandi wajib tu lah. Mana rata bersih sungguh, bukan kata lebih-lebih kurang mandi, tidak. Jangan niat mandi wajib kalau tidak junub tu. Tak boleh gitu. Baik, lalu dia berangkat awal, mana di awal waktu lagi. Maka kiranya mari awal lah. Baik, kita tengok dulu sebab hadis ni dia tidak sebut dengan terai awal tu seawal mana. Berapa minit sebelum berapa, dia tidak sebut. Cuba kita tengok. Lepas tu kita bincanglah. Jadi sesiapa yang mandi pada hari Jumaat seperti mandi junub, lalu dia datang awal ke masjid maksudnya, apa kelebihan yang dia dapat? Perbuatan iaitu seakan-akan, mana seolah-olah seperti dia berkorban seekor unta yang gemuk. Badanah tu mana unta yang gemuk. Maknanya unta yang gemuk ni mana dari segi kualiti tu lebih daripada unta yang kurus, ataupun lebih berkualiti daripada binatang yang lebih kecil. Kenapa dapat unta gemuk? Sebab kelebihan datang awal itu. Dia tak sebut awal tu setara mana awal tu. Tak apalah, cuba kita tengok kan. Sesiapa yang berangkat pada waktu kedua, maknanya lewat sikit. Seakan-akan dia berkorban
berkorban ni masuk sepuluh sembelih korban tu lah seekor sapi, lembu. Cuma di sini setengah ulama kenapa halah takut silap. Berkorban ni mana perbuatan untuk mendekatkan diri pada Allah. Kenapa hal gitu? Tidak kata korban sepuluh sembelih raya haji itu, tidak. Kenapa begitu? Di bawah tu dia ada. Sesiapa yang berangkat pada waktu ketiga, mana lewat lagi daripada waktu yang kedua itu, seakan-akan dia melakukan amal saleh ataupun kurban seperti seekor domba yang bertanduk. Biri-birilah kita kata, yang ada tanduk. Sesiapa yang berangkat ke masjid pada waktu yang keempat, mana lewat lagi daripada waktu ketiga tadi, seakan-akan dia berkorban seekor ayam. Inilah. Kalau kita kata serupa dengan korban tu, mana boleh korban ayam? Sebab tu sini kalau kita nak guna lebih tepat seperti berkorbah. Sebab berkorbah ni maknanya perbuatan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Itu makna lebih tepat lagi lah. Mana contoh kita baca Quran itu korbah tu, amalan-amalan yang menyebabkan kita jadi dekat dengan Tuhan. Dekat tu dari segi sentiasa dapat rahmat maksudnya. Sesiapa yang berangkat pada waktu yang kelima, mana lebih lewat daripada yang keempat tadi, seakan-akan dia berkorban sebutir telur. Korban mana telur? Sebab tu berkorbah. Taqarrabu ila Allah, kan? Mana dekatkanlah diri kamu kepada Allah dengan melakukan ibadat-ibadat yang baik, amal-amal saleh. Kemudian selepas daripada itu, mana lewat benar tu, boleh spot taqarrub sebutir telur tu. Kemudian ketika imam telah keluar, mana ketika imam keluar untuk berkhutbah itu, maka para malaikat pun hadir untuk mendengar khutbah. Hadis ni hadis sahih, bawah tu dia ada buat. Baik. Secara umumnya maksud hadis ni nak ayatnya waktu tu ada kelebihan berbanding dengan waktu yang lain. Misalnya kalau hari Jumaat datang awal, misalnya pukul 12 mari dah. Dia gini sebab ana tengok dalam syarah dia. Jadi sini dia tidak sebut misalnya kata sejam pertama 1:30 Zuhur misalnya Jumaat. Dia mari sejam pertama makna 12:30. Hak tu kau maksud hak boleh hak datang paling awal waktu pertama tu. Tak ya ke? Sebab tu setengah ulama kata maksud hak awal ni dia mari tu, mari dalam keadaan tidak tergesa-gesa, tidak ada gaduh lah. Dia mari tu boleh sah depan. Lepas tu dia boleh semaya sunat tahiyatul masjid, dia semaya sunat mutlak kita kata. Dia baca Quran, dia berzikir. Tu banyak perkara dia boleh buat. Gitu. Jadi agak-agak berapa tu? Sebab tak nak letak 1 jam tu. Baik. Jadi oleh kerana tidak pasti, berdasarkan hadis ni seolah-olah di sini ada pembahagian kepada 5 waktu. Mula-mula sekali boleh seekor kita tu unta yang gemuk, dah seterusnya sapi, dak, lepas tu boleh domba, lepas tu boleh apa dah kita tu ayam seekor dak, patut ayam kelima boleh telur dak. 5 tu lah kalau kita kira sini. Apa maksud dia sebenarnya? Ulama berbeza pendapat, macam-macam kata. Ada kata nak suruh mari awal. Jadi awal ni, orang panggil awal ni lagu mana? Orang panggil awal. Kalau tempat kita ni, kalau mari sejasah boleh duduk belakang tu email sudah ayat lah. Kalau kita nak kata gitu awal, lepas tu hadis ni Nabi sebut mana ni? Nuh di Madinah tu. Lepas tu Madinah kalau sejak tu awal kau. Ana rasa kalau lah ni kalau pergi sejak duduk luar masjid, sah depan luar masjid. Tu pun kalau mujur. Jadi awal sebenarnya gapo dia maksudnya? Tak jelas. Tetapi kukuk mana pun dia ada perbezaan tu. Sebab itulah kebanyakan ulama, setengah ulama kata boleh duduk sah depan. Kalau Mekah kena awal benar lah. Ke Madinah kena awal benar. Memang lepas subuh juga klik sejak. Ana rasa tak ada kalau sejak pun orang tak klik. Lepas tu kita kata kalau lepas mai subuh tak klik, awal pelik tu. Orang tak panggil awal, orang panggil tak klik tu. Jadi gapo dia sebenarnya? Nak ayat hadis ni ayat. Sebab tu bagaimana anda terima mari awal ni mengikut urus ni, walaupun kita tak dapat sah depan mari tu boleh semaya tahiyatul masjid dengan selesa, baca Quran, berzikir. Siapa tu email keluar, tak kira lah duduk sah ke berapa pun. Tu
Kalau nak kita kira awal boleh serpek, tak boleh kita duduk Madinah sedar ayat. Duduk Mekah tak boleh. Boleh nak, tapi jangan kelik. Mai subuh pakai duduk satu kali. Tak usah minum air apa, takut nak kecing. Sebab kalau kecing tak boleh masa dah. Tu. Jadi hak ni termasuk dalam hadis hak sebenarnya ulama kata nak ayatnya suruh mari awal. Jadi setengah ulama kata mari awal tu dia panggil mengikut adat uruf. Orang panggil mari awal lah ke mana? Tempat kita kalau mari setengah je kata awal dah. Wah, mari. Sekali yang tak siap mari buka akaun mari. Nak misal awal dah tu. Benda-benda gitulah. Jadi maknanya kita mari tu ana lebih mengambil pandangan yang mengatakan mari awal tu maknanya mari dalam keadaan selesa kita boleh buat semua tu. Sunat tahiyatul masjid. Lepas tu kalau pergi Mekah kat boleh tawaf nah. Tu maksudnya tak serupa tu. Lepas tu setengah ulama kata mari awal tu sehingga kita tidak menyakiti orang. Kalau mari lewat kan kena lakoh orang berasa hati pula. Jirik selipar orang berasa hati dah. Tak ada benda-benda tu. Ada juga ulama yang kata begitu. Makna dia mari tu langsung tidak ada unsur menyakiti orang. Sebab apa? Dia mari orang tak ramai lagi. Okay, kalau kita mari lewat kan tengok-tengok berapa tok penuh depan kita paksa lakoh orang. Nyada terasa hati. Padahal kita beringat menadah tu. Tak ada benda-benda lagi tu. Ada setengah ulama kata awal tu maksud dia. Tapi setengah ulama kata tidak kira gitu. Sebab tu bagi anda mari awal ni mengikut uruf. Bila mari kita boleh buat dengan selesa ibadat sebelum tu. Maknanya sebelum kita akad takbir, sebelum tu email selesai khutbah tu kita seolah sepeduk alif mayadah di segi fokus kita. Hak tu dia nak. Sebab kerana jadi kalau kita boleh berada dalam situasi itu, maknanya kita telah memposisikan diri kita dalam keadaan seolah-olah semaya dah walaupun tak semaya lagi. Kalau kita boleh buat gini hadrat masuk dalam semaya tu, masuk dalam keadaan cukup bersedia. Lepas tu dia kata ustaz, kalau mari awal tidur nerah right dia kata. Kena uruh lah tak sampai tidur tu. Kena uruh. Dia ada cara dia lah. Dia ada cara dia. Sebab tu dia kata suruh mandi sepuluh mandi wajib tu. Mandi mana air pun banyak guna gosok kan dia lebih segar. Kalau mandi bobo gitu ya dia lain. Tu. Sebab itulah setengah ulama dia kata hak ni sebenarnya proses persegaran. Nak biar kita tu segar. Mana kalau makan nasi patut menyebabkan ngantuk, makan nasi tak termasuk dalam hal ni. Memang dia kalau dia tak makan nasi tak ngantuk lah. Tiba-tiba makan juga. Siapa berdekor nanti imam duduk baca khutbah. Tak boleh makan nasi, makan lepas jemaah. Sebab ada sahabat buat gitu dalam riwayat Tirmizi, Sunan Tirmizi. Ada sahabat kata aku kalau makan nasi ngantuk. Maka dia makan nasi lepas jemaah. Sahabat ada gitu. Dalam Sunan Tirmizi ada sebut. Jadi nak ayat betul juga tak ada kata kita lebih ambil pendapat ulama kata mana kita nak meletakkan diri kita dalam keadaan paling segar. Sebab apa? Hak penting sekalinya boleh dengar khutbah. Sebab dalam akhir hadis ni pun sebut tu imam keluar saja daripada bilik dia nak naik untuk baca khutbah tu, malaikat akan hadir. Cuma kita tak nampak lah. Tiba-tiba kita nerah masa tu. Tidur tak apa-apa. Maknanya kena urus molek lah lepas ni. Esok Jumaat ni. Baik, hari Jumaat adalah hari nombor 5 tu. Cuba tengok nombor 5 tu. Hari Jumaat adalah hari berkumpulnya orang Islam di masjid Jami' untuk salat dan menyemak dan mendengar dua khutbah. Dia sebut masjid Jami' ni hadirat, anda cek dalam itulah. Dulu masjid khutbah-khutbah ni kena ingat dalam konteks zaman Nabi lagi, zaman sahabat. Bahkan kalau dalam mazhab Syafi'i sangat ditekankan. Dia semaya jemaah ni mesti dapat kelulusan pemerintah. Tu dalam mazhab Syafi'i sangat disiplin tu sangat dijaga. Mana tak boleh kita nak ikut dah kampung kita kita kata perumahan kita ni padat dah ni. Moga dia nak 40 orang tu kan. Lebih dah kalau mari ni. Kita pun jahwat suara abuti. Kita pun niat masjid. Kita buat semaya 5 waktu itu. Kita buat jemaah senyap-senyap. Tak royak kepada pihak kerajaan. Di dulu dia panggil kerajaan sultan dia panggil dalam kitab klasik lah. Ni kita kata penguasa agama, majlis agama Islam lah. Tak boleh lah. Disiplin agama gitu. Jangan nak waktu terkalu. Dia jadi tak molek. Jangan timbul masalah. Itu bab sembahyang jemaah. Hak lain tak apa. Sebab tu dia sebut masjid Jami'. Masjid Jami' ni biasanya kalau dalam satu kawasan tu saya ada. Dia pakat pergi situ belakang. Tak ramai orang. Tapi tempat kita tak nak buat kita pakat pergi situ belakang. Kena besar stadium nak kena buat masjid Jami'.
Dia kata tak apa, main luar lah, asal bersama sah. Duduk sebelah jalan boleh lagi. Di segi fiqh. Sebab ada berlaku zaman Nabi gitu. Penuh masjid, semaya duduk sebelah jalan. Boleh. Sebab apa? Sebab dia nampak jemaah ni. Terang. Tak akan berlaku khilaf pergerakan imam dengan makmum tu. Tu tak apa. Tak apalah. Kukuk mana pun sebagai peringatan. Tak boleh. Ana tidak nafikan. Ada yang kata boleh, cuma tak molek. Tapi ramai kata tak boleh. Setengah kata tak sah lah. Setengah-setengah ulama. Kalau tak molek tu tentu. Baik. Jadi hari Jumaat adalah hari berkumpulnya orang Islam di Masjid Jami' untuk salat dan mendengar dua khutbah. Jumaat yang mengandungi bimbingan, pengajaran dan nasihat bagi orang Islam, serta dia ada manfaat dari sudut agama dan juga dari sudut dunia. Semua ini termasuk keberkatan hari Jumaat. Sebab itulah dia fungsi khutbah hak asal zaman Nabi, dia bincang masalah yang ada dalam masyarakat dalam seminggu itu. Jadi maknanya isi kandungan khutbah tu dia sangat dekat dengan kehidupan masyarakat. Apa masalah dia? Kalau tidak timbul masalah yang kira perlu disebut, maka dia akan targhib supaya umat Islam ni berpegang teguh pada agama. Gapo dia agaknya kelemahan umat Islam. Tu misalnya contoh saja ni. Misalnya nampaknya umat Islam ni mana tu email tu dia kena tahulah isu tu. Rupanya umat Islam kita ni sampai ke hari ni masih lagi tak tumpu lagi kepada memahami Al-Quran. Duk baca saja. Kalau nak kira khotel agak berkali dah 100 kali lebih lah dengan umur dia tu. Tapi tak pernah pun khotel terjemahan Quran. Kita tarik tu. 2-3 bulan sebut sekali, 2-3 bulan. So tu tak apa molek tu. Pokoklah siapa mati tu aja khotel terjemahan. Berat juga berkali kau nak suruh akad tangan berat orang kita ni. Siapa dia pernah khotel dah baca Quran. Berat akal lah. Kena usaha lah. Sebab tu setengah-setengah masjid mana imam tu main peranan ataupun dia lantik lah mana orang lain untuk menjadi pembimbing. Tu molek benar. Tak perlu hurah, tak apa, terjemahan saja. Bismillah dengan nama Allah sampai habis. Tu molek benar. Hari ini juga memiliki keistimewaan yang mulia. Hak lain lah. Banyak lagi keistimewaan. Misalnya di sini disebut Ibnul Qayyim rahimahullah sebut sampai 33 keistimewaan hari Jumaat. Bahkan Imam Suyuti dalam risalah dia Nurul Lum'ah fi Khasa'isil Jumu'ah dia sebut sampai 101 keistimewaan. Akan tetapi sebahagiannya mengikut kajian ulama tidak ada dalil kecuali berdasarkan hadis dhaif. Jadi setengah ulama kata tak boleh lah. Tak apalah, itu nak ayatnya kritikan ulama. Baik. Tapi nak ayatnya banyak. Kalau kita ambil hak sahih, hak ada dalil Ibnu Qayyim saja 30 lebih. 33 disebut sini. Baik, tak apalah. Nak ayatnya banyak. Sepatutnya seorang muslim dia kena rebut peluang, ambil manfaat sebanyak-banyaknya pada hari yang mulia ni, hari Jumaat ni. Dan diberkati ni dengan melaksanakan ibadat-ibadat wajib dan ibadat-ibadat sunat. Sebab itulah kalau kita tengok dalam hadis kita jumpa dah sebenarnya hari Jumaat ni hari khusus Allah hadiah pada umat Nabi ni, sebagai hari yang paling utama dalam 7 hari, sehingga kita disebut sebagai Sayyidul Ayyam, itu penghulu sekalian hari. Sebab tu setengah ulama dia kata sebenarnya bukan hari cuti, hari beribadat. Hari cuti itu maknanya ialah ziarah itu termasuk ibadat lah. Jadi maknanya apa? Maknanya hari Jumaat ni kalau kita kena urus biar betul kehidupan kita, jangan buat maksiat hari Jumaat. Rugi besar kita. Kena latih begitulah. Baik. Serta meluangkan waktu untuknya sehingga ia memperolehi pahala yang besar dan balasan yang berlimpah ruah. Baik, seterusnya kita pergi B. Keutamaan dan keberkatan hari Isnin dan Khamis. Tadi hari Jumaat, ni hari Isnin dan Khamis pula, hak kita duk puasa mingguan itu. Yang pertama, pintu-pintu syurga dibuka pada kedua hari ini, yakni Isnin dan Khamis, dan orang-orang mukmin diampuni dosanya. Ni kalau dia minta lah, mana mustajab doa dalam bab maghfirah daripada Allah. Kecuali orang yang bermusuh dalam seminggu tu, Jumaat ke Jumaat satu lagi, dia ada melakukan permusuhan dan dia tidak berdamai, maksudnya balah, timbul benci membenci. Jadi musuh ni lagu mana musuh ni? Tu tak jelas tu, kecuali yang bermusuh.
Gapo dia takrif musuh tu? Apa maksud? Kau tak tegur siapa? Dia telefon tengok naik nombor dia tak jawab. Tu gapo musuh? Kau ke mana? Ataupun balah bertegar urat leher, hak ni pun cugi, hak ni pun balik ke mana? Tu kan balahnya. Dah. Takrif balah ni ana ambil ni takrif ni sebab hadis ni ada juga dalam kitab Al-Adabul Mufrad tu. Jadi hak syarah dia Najilid tu dia sebut, dia kata balah bermusuh ni maknanya seseorang tu timbul perasaan benci kepada sama Islam sehingga tak bertegur siapa. Semata-mata tak bertegur siapa, tidak dikira bermusuh lagi. Ni timbul kebencian. Benci tu tak kena jaga molek. Kita balah politik ke, balah ni. Tapi tak benci. Dia benci tu, ciri-ciri benci tu sehingga kalau dalam kitab tersebut, sehingga kalau dia dapat nikmat kita rasa tak senang hati. Kita tak kata pada mulut, tapi hati rasa tak senang tengok orang Islam boleh nikmat. Tu makna benci. Sebab kadang-kadang kita nak marah kat orang tapi tak ada perasaan gitu. Dia boleh nikmat alhamdulillah, tapi kita nak marah buat perangai dia, tak ada masalah. Tapi tidak sampai ke peringkat bila dia boleh nikmat nampak dia senang kita benci. Tak sampai hak tu tak termasuk musuh tu. Oh, jadi kalau kita faham gitu mengikut huraian ulama lah dalam kitab dia kemuka ke beberapa dengan ulama, lebih jelas maksud bermusuh tu. Kalau tidak tak jelas tu. Kau kena bertetap nak baru bermusuh. Kau lagi mana? Tak. Ataupun kata uduh, sopoh serana. Tu hak tu kita kata peringkat berat lah. Tu. Sebab itulah ulama kita sangat tekankan, biarlah kita bertelingkah. Sebab memang tak boleh gidah kita ni tak. Tuhan buat gitu dah. Nyada tak kena. Dah puasa nak marah. Tapi jangan sampai peringkat orang panggil putus hubungan. Putus hubungan. Siapa benci tu, kalau benci ni dia tak ada kebaikan. Seraya. Kena jaga benda-benda gitu. Sebab tu kalau timbul benci sama Islam ni, kena istighfar lah. Kena istighfar banyak. Baru dia tak tobik perkataan yang berat-berat tu. Kalau tidak, ikut tobik mulut jadinya. Kata pula, kalau kita tengok peneng, apa tu jadi tu? Sebab kita gagal kawal perasaan kita. Sebab tu kalau itu kena astagfirullah, auzubillah lalu. Kena kata gitu lalu. Ni kalau nak kebaikan. Cuba bayar. Mana kalau bermusuh tak dapat ni tawaran ni. Tawaran hari Isnin dan Khamis ni kita tak dapat. Tu cuba tengok kenyataan ini berdasarkan hadis yang disebutkan dalam Sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tuftahu abwabul jannah yaumal itsnain wa yaumal khamis, fayughfaru likulli 'abdin la yushriku billahi syai'an illa rajulan kanat bainahu wa bain akhihi syahna." فيقال أنظروا هذين حتى يصطلحا أنظروا هذين حتى يصطلحا أنظروا هذين حتى يصطلحا. Nabi kata pintu-pintu syurga ni dibuka pada hari Isnin dan Khamis. Kena ingatlah, kita duduk atas dunia, bila disebut dibuka pintu syurga tu maknanya saat itu, hari itu, waktu yang diberkati. Tu maksud dia nya. Itu maksud buka. Kita tak buka ke dia, kita tak masuk lagi. Buka tu simbolik kepada terbuka pintu rahmat yang luas, yang besar, yang mudah. Itu maksud dia nya. Kalau dalam syarah disebut gitulah, kita tak payah apa buka. Kalau boleh masuk lalu, okey kok, kita tak. Dak, maksud dia terbuka tu makna Allah mudah kira gitu. Mudah-mudah ya bui kebaikan gitu. Doa dan sebagainya. Baik. Lalu diampunkan, lalu diberikan keampunan. Anak ni, jadi kalau kita terjemah kan kita jadi tak nampak molek. Kiana terjemah gini. Kena ingat terjemahan ni berdasarkan maksud maghfirah yang kita bincang sebelum ni. Ingat Kau tak ingat pula maghfirah tu apa? Baik, ana terjemah gini. Lalu diberikan maghfirah. Bukan keampunan tu, maghfirah dia lebih pada keampunan. Maghfirah ni hadirat diampunkan oleh Allah, makna dosa dia dihapuskan dan Allah tutup kesalahan dia. Orang tak tahu. Tu maksudnya maghfirah dari segi istilahnya. Kalau sekadar ampun dia panggil afun, maafkan, Allah maafkan. Tapi maghfirah lebih besar lagi. Bukan sekadar dosa tu dihapuskan, tetapi Allah tutup. Orang tak tahu kita buat salah tu.
Tapi kalau Allah maafkan tetapi terbongkar, terdedah kesalahan kita, malu juga walaupun hapus dah rasa. Sebab tu terjemahnya, lalu diberikan maghfirah bagi setiap hamba yang tidak melakukan syirik kepada Allah sedikit pun, kecuali kelebihan ni tak dapat bagi laki-laki. Bukan laki-laki saja ni, rajulan di sini hak terjemah tepatnya, kecuali sesiapa. Tukar terjemah tu, memang rajulan ni laki, maksud dia seseorang, syakhsun. Kecuali seseorang yang dia ada permusuhan dengan orang Islam yang lain, dengan saudara, dengan jiran, dengan adik-beradik, tak kira lah, ada permusuhan. Permusuhan ni lah anda sebut saya, mana ada kebencian dalam hati. Patut lagu mana tu ciri benci sana lah. Bila dia tengok orang dia balas orang Islam juga, boleh nikmat, dia rasa tak senang hati, dia tak puji senang. Orang dah kata Allah Tuhan, orang tu dia senyap, rupanya dia benci kalau betul boleh nikmat. Tu makna permusuhan, syahnak tu. Kemudian dikatakan, maknanya arahan daripada Allah kepada malaikat. Jadi dia arah mana? Tangguh, jangan berikan lagi maghfirah kepada orang itu sehingga kedua-duanya berdamai. 3 kali tangguhkan, jangan bagi maghfirah kepada kedua orang itu sehingga kedua-duanya berdamai. Tangguhkan maghfirah kepada orang ini sehingga kedua-duanya makna tak dapat tu tawaran maghfirah tu kalau ada permusuhan. Maknanya di sini gapo dia nak di sini ni, maknanya hadirat permusuhan ni merupakan satu bala yang besar, sehingga tak dapat tawaran-tawaran yang berharga dari sisi Allah kerana bala, kerana bermusuh. Kena urus maliklah tu, kalau tidak rugi saja-saja. Pada puasa Isnin Khamis itu tak tinggal, tapi tak dapat kelebihan tu. Baik, yang kedua, semua amal perbuatan manusia dibentangkan kepada Allah pada hari Isnin dan Khamis. Ini adalah sebagaimana yang disebutkan dalam Sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana baginda bersabda, tu'radu a'malun nas fi kulli jum'atin marratain, yaumal itsnain wa yaumal khamis, fayughfaru likulli 'abdin mu'min illa 'abdan bainahu wa bain akhihi syahna. Supaya hadis tadi, cuma kita sini kita ambil dalam konteks lain sikit. Setiap minggu, fi kulli jum'atin marratain ni, pada setiap Jumaat 2 kali tu maksudnya ni dalam bahasa Arab, maknanya setiap minggu maksudnya. Pada setiap minggu, semua amal perbuatan manusia yang dicatat oleh malaikat itu ditunjuk pada Allah 2 kali dalam setiap minggu. Hari Isnin, hari Khamis lah, 2 kali ni amal kita ni. Ada pula riwayat lain setiap lepas asar pun ada, lepas asar hari Khamis pun ada sebut. Nak ayatnya dalam seminggu tu amalan kita ni yang ditulis oleh malaikat itu akan ditunjuk pada Allah paling kurang 2 kali seminggu. Baik, iaitu pada hari Isnin dan Khamis. Sinilah sebab dalam riwayat lain lepas asar hari Khamis pada. Baik, ayalah kalau hari Isnin dan Khamis juga lah, tapi setengah tu sebut lepas asar. Sini sebut secara umum. Baik, lalu setiap orang yang beriman akan diampuni. Orang beriman, hak tadilah hak jaga tidak bermusuh tadi, kecuali orang mukmin tu dia ada bermusuh dalam minggu tu. Jadi tu rugi 2 kali tunjuk, tak dapat keampunan. Tapi kalau dia tak bermusuh, 2 kali seminggu dapat keampunan daripada Allah. Hak ni setengah ulama kata tanpa dia mohon pun Allah beri. Sebab hak ni khusus. Sebut syarat dia jangan bermusuh. Maknanya bercim bermusuh. Tapi kalau berlaku juga dalam hadis lain, hak wisalah mula-mula tu dapat pahala besar. Assalamualaikum, tiba-tiba kamu tu tak jawab, tak hilang kebencian dia, kita wisalah dah. Dia seorang lah, orang panggil balas seorang. Bermusuh seorang kita tak, kita lepas ni. Sebab itulah hadirat kena urus molek ni hari ni, kena ingatlah tujuan nak suruh ingat. Jadi kalau kita perhatikan 2 hadis sebelum ni, nak dapat kelebihan ni memang disebut tidak boleh syahna, tidak boleh ada kebencian, permusuhan. Baik, atas dasar ini
sebaik-baiknya seorang Muslim tu nak dapat kelebihan ni, dia mesti elak daripada berlaku permusuhan, kebencian sesama Islam. Dia sebut sini, memutuskan silaturahim atau tidak bertegur sapa terhadap, isyarat kepada permusuhan itu, serta perilaku-perilaku tercela. Sebab dalam riwayat lain, kalau buat dosa besar tak dapat juga, dosa besar lain nyengupak hari Khamis, patut tak minta maaf, patut tak bertaubat, berlalu begitu saja tak dapat maghfirah itu. Tu. Dia akan kehilangan kebaikan yang besar dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kena berhati-hati. Kena berhati-hatilah. Anak ambil nombor 3 tu. Nabi SAW bersungguh-sungguh untuk berpuasa pada kedua hari ini. Disebut dalam sebahagian kitab sunan, kitab-kitab hadis utama maksudnya, daripada Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, ialah kitab sunan ni dia ada istilah dia khusus. Yang anak sebut ni kitab-kitab besar lah, kitab-kitab sunan tu. Dari Aisyah radhiyallahu anha kata beliau, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yataharra shaum al-itsnain wal khamis. Rasulullah ni bersungguh-sungguh melakukan puasa pada hari Isnin dan Khamis. Rasulullah juga memberikan alasan sebab apa dia berpuasa. Tu'radul a'mal yaumal itsnain wal khamis fa uhibbu an yu'rada 'amali wa ana sha'im. Amal-amal itu ditunjukkan, yakni dibentangkan kepada Allah pada hari Isnin dan hari Khamis. Jadi aku suka menalah kalau pada waktu tu. Maknanya catatan aku tu di akhir tu dicatat sebagai sedang berpuasa. Bila tunjuk hari Khamis tu, hari tu kita puasa, aku suka menang gitu. Itu maknanya puasa hari Isnin Khamis tu kelebihan dia ni lah antara. Cumanya cuba tengok sekali lagi, ana habiskan sikit lagi. Disebutkan dalam Sahih Muslim dari hadis Abi Qatadah radhiyallahu an bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya berkenaan dengan puasa hari Isnin. Lalu Nabi jawab, Nabi kata, zaka yaumun wulidtu fih wa yaumun bu'ithtu au unzila alayya fih. Hari Khamis tu hari aku dilahirkan dan hari aku diutus menjadi nabi, atau mula-mula diturunkan wahyu kepada aku. As-San'ani berkata, tidak ada pertentangan di antara kedua alasan tersebut. Berdasarkan hadis-hadis ini, maka disunnahkan bagi seorang Muslim agar berpuasa. Cuma nak sebut gini, bagi setengah ulama, apa yang Nabi sebut, hari itu aku dilahirkan, hari itu aku dibangkitkan jadi Nabi dan Rasul, hari itu juga diturunkan wahyu mula-mula kepada aku. Setengah ulama kata hak ni termasuk kelebihan hari Khamis juga. Itu sebab disebut dikatakan puasa. Ramai ulama kata tak. Hak yang dikatakan kelebihan puasanya, kelebihan berpuasanya kerana kelebihan hari Isnin Khamis tu kerana puasa. Hak Nabi sebut hari dia dilahirkan, hak tu dia panggil khabariyah mutlak. Khabariyah ni makna ayat cerita dia, bukan ayat kelebihan. Kelebihan hari Isnin bukan kih dia dilahirkan, bukan kih dia diutuskan jadi kita kata jadi apa ni, Nabi dan Rasul, bukan kih kerana diturunkan wahyu, bukan kih tu. Hak ni ayat cerita saja, khabariyah. Tapi setengah ulama dia ramai juga dia kata dak, ni ayat kelebihan juga hari dia lahir. Sebab tu setengah ulama kita kata tak boleh kita kata kita puasa hari Isnin sebab hari Nabi dilahirkan. Patah hari Khamis lah mana pula? Hari Khamis. Ni khilaf, ni ayat khilaf. Tapi kalau mengikut Imam San'ani, dia terima kelebihan lah sebab Nabi. Mana puasa? Kok mana apa tidak kita kecek kok mana apa hadis ni sahih. Jadi makna kita puasa hari Isnin itu kerana jelas Nabi sebut, siapa Nabi bersungguh-sungguh. Hak paling besarnya apa? Sebab hari itu hari yang akan ditunjuk amalan kita. Sebab tu Nabi kata aku suka. Maknanya catat terakhir itu seolah-olahnya dalam keadaan berpuasa. Jadi maknanya hadirat hak ni jelas. Hak ni jelas benar ni. Jadi moleklah kita puasa. Jadi untuk poin yang keempat tu kita bincang minggu hadapan lah insya-Allah. Mudah-mudahan Allah berkati kita semua. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.